Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun, ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menggunakan Baharul Mazi jilid 2, muka surat 86 bab ma yaquluhu ar-rajul iza azana al-muazzin min ad-du'a. Itu bab yang datang barang yang diucapkan oleh seseorang apabila bang oleh tukang bang daripada doa. Bila Tok Bilal duk bang tu, ada waktu yang kita kena selit masuk doa, dia kata. Itu ada satu hadis tentang tu. Ketahuilah saudaraku, inilah satu ucapan Nabi SAW yang besar faedahnya bagi menghapuskan dosa ataupun bagi mencapai beberapa banyak pahala apabila diucapkan dia ketika mendengar tukang bang itu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah di dalam bangnya. Bila mai Bilal bang kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hak tu macam biasa kita sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bila dia mai asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, kita sebut asyhadu an la ilaha illallah. Bila dia mai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammad, kita sebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sekali dengan masuk doa ni. Apa dia? Dia kata doanya apabila habis saja Bilal sebut asyhadu an la ilaha illallah dengan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah di dalam bangnya, maka ucaplah ketika itu wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabbah wa bi Muhammadin rasulah wa bil islami dinah. Itu doanya, dia kata. Yang ni ada dalam hadis, walaupun hadis ini agak dhaif. Hadis ni agak dhaif, maka kerana tu kurang menjadi amalan. Tetapi dia lebih baik daripada setengah orang yang diamnya duk bubuh ibu jari masuk dalam mulut pula bila main tentu, satu macam yang duk lurut biji mata pula, yang tu tak ada hadis langsung. Yang tu lagi cantik. Ada tuan-tuan biasa jumpa ini? Ada. Amalan ni macam-macam tuan-tuan. Yang orang yang buat amalan tu pun dia pun tak pernah nak semak balik. Ni dia ambil daripada mana? Dia kata aku pernah mengaji satu tok guru bagi petua ni. Tok guru kita yang paling besar siapa tuan-tuan? Nabi SAW. Kalau Nabi tidak ajar, tak ada tok guru mana boleh main ajar. Kalau ada sabit daripada hadis, walaupun daif tak apa. Pasal apa? Hadis yang daif itu tetap lebih baik daripada pendapat orang. Hadis walaupun daif, dia lebih baik daripada pendapat orang. Pasal apa? Pasal dia hadis. Tapi kalau dia maudhu', dia bukan hadis, dia direka-reka dan diklaim, didakwa kata hadis, itu tak boleh. Hak kita baca ni, dia kata apabila Bilal sampai asyhadu an la ilaha illallah, sekali sikit asyhadu an la ilaha illallah tu kita tak apa, macam biasa kita jawab. Mai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali, macam biasa kita jawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bila habis doa tu, kita doa yang ni. Apa dia? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita doa sekali masuk, kita doa apa dia? Wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dinah. Tapi hadis ini hadis yang dhaif, dia kata begitu. Maka Nabi kita SAW menyuruh ucap yang demikian itu, seperti mana tersebut di dalam hadis At-Tirmizi. Kata dia, an Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan daripada Sa'ad bin Abi Waqqas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala hina yasma'ul muadzin wa ana ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina ghufira lahu zanbuh. Apa dia? Barang siapa mengucapkan ketika dia mendengar tukang bank sebut asyhadu di dalam banknya, dan orang yang mendengarnya itu pula mengucap dengan kata wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Siapa yang pergi baca lagu tu, dia kata ghufira lahu zanbuh, nescaya diampun Allah akan dosanya. Itu hadisnya. Kemudian dia kata apa? Dan kata Imam At-Tirmizi, bermula hadis ini hadis yang hasan lagi gharib. Dia gharib ini adalah ciri-ciri hadis da'if. Hadis da'if adalah hadis, dia tak boleh nak buat hujah, tetapi dia boleh digunakan untuk amalan. Itu status hadis da'if. Dan kami ketahui akan dia, melainkan dan tiada kami ketahui akan dia melainkan daripada hadis Lais bin Sa'ad, daripada Hakim bin Abdullah bin Qais. Ini saja orang yang meriwayatkan hadis ni, tak ada ramai rawi yang meriwayatkan hadis ni. Oleh kerana bilangan rawinya terlalu sedikit, maka dia dhaif. Itu keadaan dia. Nah, baik. Masalah ucapan orang yang mendengar bang dan maknanya telah lalu di dalam masalah itu. Telah lalu di dia buat selok pula. Telah lalu di dalam masalah itu bahwasanya hadis menerangkan bahwasanya diampun dosa orang yang mengucapkan ucapan yang disuruh itu. Maka sekarang hendaklah kita menerangkan makna dan mafhum ucapan itu. Kata dia, wa ana asyhadu an la ilaha illallah. Artinya, dan aku seperti kamu jua, iaitu aku naik saksi, mengikrarkan dengan lidah aku dan mentasdikkan dan mengiktikadkan dengan hati aku bahawasanya tiada Tuhan yang mustahak disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah. Bila muazzin sebut asyhadu an la ilaha illallah, aku naik saksi bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah, kita ni buh pula ke atas, kita kata apa? Serupa macam hang Tok Bilal, aku pun serupa, aku naik saksi tak ada Tuhan melainkan Allah. Itu maksudnya. Baik. Bahkan Allah itu apa? Wahdahu, yakni tunggal akan ketuhanannya. Bahkan Allah itu satu tu aja, tidak ada dua, tidak ada tiga. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya, dan tidak menyamainya pada zat dan pada sifat dan pada af'al. Wa anna Muhammadan abduh, bahkan aku naik saksi bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa disebutkan abduh, hamba itu lebih dahulu daripada rasuluh? Dia kata kerana nak menzahirkan kehambaan Nabi itu kepada Allah dan menunjukkan merendah dirinya bagi hadrat Allah Ar-Rububiyah. Dia kata disebut abduh dulu daripada rasuluh. Pasal apa? Pasal nak habaq kata Nabi itu hamba Allah. Tak mau saat ni orang pergi salah faham, sampai duduk dan letak Nabi ini sama dengan Tuhan, macam mana yang jadi kepada puak Nasrani. Nasrani ini sampai ke tahap apa? Tuhan dia Allah, tapi dia muliakan Isa dia ni, dia pergi letak Isa ni pergi nak duduk sekali dengan Tuhan, sampai pergi kata Isa ni anak Tuhan. Kacau. So Islam dia tak mau macam tu, dia tekan dalam tu. Muhammad ni siapa? Muhammad ni abduhu wa rasuluh. Muhammad ni bukan siapa-siapa, dia hamba Allah. Cumanya dia istimewa kerana dia dilantik menjadi Rasulullah. Tuan-tuan nampak detailnya akidah kita ni, dia jaga kita sampai macam tu. Tak mau sampai kita ni pergi jadi bukan-bukan, pergi ingat macam-macam. Macam kita duk bagi tahu lah orang yang pergi Mekah buat haji, buat umrah kan, kadang-kadang pun kacau juga dalam kepala ni. Duk ingat Kaabah tu macam-macam. Kaabah tu kiblat, awwalu baitin wudi'a lin-nas, dia awal-awal Baitullah yang diletakkan untuk menjadi sebagai tempat sembahyang bagi manusia yang beriman kepada Allah. Kaabah tu jangan pi sampai ke tahap sampai pi duk ingat kata kita ni duk sembah batu Kaabah tu. Kacau. Kita bukan sembah batu Kaabah tu, kita sembah Allah. Allah ni siapa dia? Rabb hadzal bait, dia Rabb kepada rumah ni. Kita bukan sembah rumah ni, kita sembah Allah. Allah Rabb kepada hadzal bait, dia Tuhan kepada rumah ni. Hak tu yang kita sembah. Falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Yang kita sembah tu ialah
Tuhan kepada rumah ni, Tuhan yang memberi aman kepada kita yang takut, yang memberi kenyang kepada kita yang lapang. Kita sembah Tuhan tu. Tak jadilah bila sampai di sana pergi duk rongkai serban, pergi duk lap dinding Kaabah lah apa lah. Cukuplah dengan Bangladesh, dengan apa duk kerja buat maintenance cuci Kaabah sudah. Kita ni pula pergi duk lap dinding Kaabah pula. Sambil tawaf nu lalu ko Hijir Ismail tu lagu duk lurut tangan lagu tu. Tawaf tak boleh sentuh Kaabah. Nah, dia jadi kacau habis. Punca daripada apa? Salah faham. Bila dia faham macam tu, bila balik main jumpa dengan puak bukan Islam hak ada di sini, dia petujai dia pula. Dia petang sama kami apa beza? Hang pun pergi sembah itu batu juga di Mekah sana, kami pun sembah kami punya Tuhan pun batu juga. Kita serupa saja. Dia kata, kita pun balik duk garu kepala betul juga. Aku pun sembah ketir batu tu. No, kita bukan sembah ketir batu tu. Tuhan kata apa? Falyabudu rabb hadzal bait. Maka hendaklah hangpa sembah Tuhan kepada rumah ni. Kaabah itu dijadikan sebagai satu simbol kepada kita, satu dunia mana duduk pun menghadap satu tempat, nak menunjukkan kepada kesatuan umat Islam. Itu sebab sejarah Kaabah sendiri reban bina balik berapa kali lah. Bahkan Kaabah ada hari ini bukan Kaabah yang dibina oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, tetapi Kaabah itu ada kemuliaan dia. Yang tu kita kena faham. Kaabah itu ada kemuliaan dia, tapi tidak sampai ke tahap kita sembah batu tu. Itu akidah. Umar Al-Khattab, contoh sahabat Nabi yang cukup kuat akidah, bila mai dekat Hajar Aswad, dia nak kucuk Hajar Aswad, dia kata dulu, dia kata batu, dia panggil batu ke Hajar Aswad, wahai batu, kalau tidak kerana aku tengok Muhammad kucuk engkau, aku tak akan kucuk engkau. Aku buat ni bukan kerana hang ni batu apa kena, aku buat ni pasal Nabi buat. Akidah dia tak bergenjak. Dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan dia ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini benda yang nak dijelaskan. Maka dia bagi tahu dalam doa tu, dia kata wa anna Muhammadan abduh. Muhammad itu hamba Allah. Yang tu dulu. Satu sahabat dia bawa travel agent, orang pergi haji, pergi umrah. Inilah dia pergi sekali dengan grup. Bekas bos saya yang isteri meninggal ni. Satu hari sebelum pergi telefon, dia kata, Ustaz, satu kemuskilan nak tanya. Dia kata, satu kemuskilan nak tanya. Trip yang sebelum ni, dia kata, saya ada bawa satu ustaz untuk guide jemaah ni. Ustaz ni sudah bagi taklimat di hotel sebelum ziarah Masjid Nabawi ni. Ustaz ni kata apa? Dia kata, sekali lagi bila kita pergi dekat makam Nabi, sekali lagi kita minta doa, kita minta apa? Kita minta supaya Nabi apa tolong doa untuk kita so and so. Jadi saya nak kepastian, dia kata. Adakah macam tu? Dia kata. Saya kata, no. Sunnah Nabi yang Nabi pesan ni apa dia? Bila sampai di makam dia, bagi salam dekat dia. Tu aja. Jangan piduk karang bagi macam-macam, tak mau. Hak Nabi abang tu elok dah. Nabi kata apa? Pi di sana bagi salam dekat dia. Allah akan kembalikan roh kepada dia untuk jawab salam kita. Takat tu hadis abang, takat tu sudah kita pegang. Dan nak pi bagi satu senarai pula duk baca di depan makam Nabi tu, duk bagi satu senarai ni sekali dengan nak minta Nabi tolong minta benda ni dekat Tuhan. Tu salah macam tu. Di sisi ahlu sunnah wal jamaah, dia kata kita dibenarkan bertawassul kepada Nabi. Tetapi yang dikatakan bertawassul kepada Nabi ni apa dia? Kita mintalah apa pun dekat Tuhan, last kali kita sebut, ya Allah, dengan berkat kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terimalah doa aku ni. Itu tawassul dengan Nabi macam tu aja. Ya Allah, ya Tuhanku, berkat kemuliaan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, makbulkanlah doa aku ni. Itu saja. Jangan lagu duk buat satu envelope, pergi duk lepas surat masuk dalam kubur tu, kata ni sekali lagi tu Nabi malam-malam baca, sekali lagi tolong minta kat kita. Ini semua dia nak main karut punya cerita. Tak mau tuan-tuan, tak mau. Jangan pergi duk bagi rosak akidah kita. Sedangkan kita duk ada di Al-Haramain, kita duk ada di dua tanah haram, kita pergi duk mereka benda yang nak bagi jahanam akidah kita di sana. Jangan begitu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka kerana tu kita kena sebut bahawa Muhammad itu abduh. Lepas tu baru sebut dia ni wa rasuluh, dan dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian kita kata apa? Raditu billahi rabbah. Artinya aku redha bahawa Allah itu Tuhan aku. Apa pun Tuhan buat, kita redha. Apa juga yang Tuhan buat itu hak dia. Pasal apa? Pasal kita hamba dia. Jangan sekali kita ingat dalam hati kita Tuhan ni sudah buat tak adil dekat kita. Jangan. Pasal apa? Pasal raditu billahi rabbah. Aku redha Allah Tuhan aku. Dia tentukan apa pun dekat aku, itu aku yakin baik di sisi dia. Dia kena sampai tahap tu. Sampai tahap apa juga takdir Allah mai kat kita. Raditu billahi rabbah. Aku redha Allah dengan segala ketentuan dia dekat aku. Aku redha pada dia. Wa bi Muhammadin nabiyah. Dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu rasulah. Dia menjadi rasul Allah. Aku redha. Aku tak akan bantah apa juga yang Nabi habaq. Pasal apa? Pasal aku yakin Muhammad ini utusan Allah. Wa bil islami dinah. Dan aku redha Islam menjadi agama dan menjadi i'tiqad yang aku pegang selama ini. Kemudian dia kata masalah doa, bang dan juga hadisnya. Ini doa yang kita selalu baca. Ketahuilah saudaraku, telah datang hadis yang menyuruhkan seorang berdoa seperti mana doa yang akan datang ini, yakni kemudian daripada selesai bang akan tukang bang. Ini doa dah habis bang, supaya dapat syafaat besar pada hari kiamat nanti. Hadisnya dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah, kata dia sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala hina yasma'u an-nida Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah illa halat lahu syafa'atu yaumal qiyamah. Oh, tu dia. Maksudnya barang siapa membaca ia ketika mendengar ia, yakni apabila selesai bang akan tukang bang, akan doa ini, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Siapa baca doa tu? Habis-habis orang azan, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tam, baca doa tu. Dalam setengah riwayat tambah sikit lagi, innaka la tukhliful mi'ad. Itu juga ada dalam riwayat hadis. Kalau kita nak berhenti takat allazi wa'adtah pun ada riwayat. Kalau kita nak sambung sampai innallaha la yukhliful mi'ad pun ada riwayat hadis. Dua-dua tu biasa dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata siapa yang baca doa ni selepas azan, nescaya tiada ada yang berdoa demikian itu melainkan mencapai ia dan tetap baginya mendapat syafaat Nabi pada hari kiamat. Tu dia tuan-tuan. Yang kata baca tu Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah tu sampai habis tu, siapa yang dengar azan habis angkat tangan baca doa ni, dia kata wajib syafaat Nabi di hari akhirat esok. Begitu. Pasal apa tuan-tuan? Pasal isi kandungan doa tu bukan untuk kita, tapi untuk siapa? Untuk Nabi aja. Kita tak faham, kita duk baca dah berapa puluh tahun dah, kita duk ingat doa tu habuan kita. No, doa tu Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah ni, doa ni untuk Nabi. Oleh kerana tiap-tiap kali habis bang kita baca doa ni, maknanya kita ni tiap-tiap kali nak semayang ingat Nabi. Itu maksud dia. Maknanya apa? Sesuai dengan kita ni selalu ingat Nabi, wajib kita dapat syafaat Nabi. Itu maksudnya. Kata At-Tirmizi, ini hadis, yakni hadis Jabir itu hadis yang hasan lagi sahih. Dia kata hadis kuat. Dan telah dikeluarkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya, di dalam babud doa inda nida. Dalam Bukhari ada, dalam Muslim ada, dalam semua ada tentang doa selepas azan ni. Baik, baca. Dia kata masalah doa bang dan maknanya. Kata dia seorang yang berdoa itu sayogialah tahu apakah yang didoanya dan apa yang dimintanya kepada Allah. Itu sepatutnya, dia kata.
Sepatutnya kita ni, apa yang kita duk baca hari-hari ni, kita tahu apa yang kita baca. Kalau tidak, kita ni burung kakak tua. Kita apa? Nampak ya orang mai, Assalamualaikum, bagi salam. Dia pun tak tahu apa pun. Dia daripada awal orang ajak dia Assalamualaikum, dia pun Assalamualaikum. Ada satu lagi ajak, apa abang? Lagu siapa mai pun, apa abang? Lagu tu, orang tu mai pun apa abang, orang tu nak balik pun apa abang. Sampailah penyamun mai angkat dia awak pergi pun dia duk tanya penyamun tu apa abang lagi. Dia ni tak tahu apa. Yang kata burung yang dia ajak cakap ni, kita jangan jadi macam tu. Kita ni kalau boleh sari sikit setidak-tidaknya dalam semayang punya bacaan ni. Kan? Tuan-tuan, kita duk baca masa duduk antara dua sujud ni. Wajburni ni makna apa? Tak tahu. Jangan yang duk tunjuk buat setiap lagu guru tajwid pula duk tunjuk cuba baca, tak mau. Yang ni wajburni apa? Bulan depan tak main lah. Yang duk tanya lagu tu kata buat contoh gitu-gitu sudahlah, tu saya duk tanya sungguh. Kan? Kalau tanya warfa'ni warzuqni, orang boleh jawab. Macam yang tu mudah sikit, warzuqni rezeki kot, minta rezeki lah. Warfa'ni rafa' angkat kot, angkat darjat kot. Wajburni, apa benda dia tu wajburni? Ya, aku nak kena balik tengok lah. Kan? Maknanya apa? Kita tak ambil tahu. Semayang apa puluh tahun dah ni hadu baca hari-hari ni Rabbighfirli warhamni. Mai satu orang gempak kita pula, dia kata ni aku nak tanya betul-betul Rabbighfirli warhamli ke warhamni ke? Satu orang mai gempak kita macam tu, kan? Satu orang mai gempak kita, dia kata ada aku nak tanya, aku pun tak apa yakin. Dia kata Rabbighfirli, lam ya li, Rabbighfirli warhamli ke warhamni ke? Li kan ni ke? Buat terkejut tanya kita pun sebut pun tak orang nak keluar lah. Kita duk fikir balik, aku kata lagu mana tu, warhamli ke warhamni ke warhamni. Mimpi tu ya, tak jawab apa. Baru nak balik tengok dah rumah. Warhamli ke warhamni ke? Belum cakap makna lagi, sebutan tu pun dia tak sure, dia tak pasti. Kalau kata warhamli, kalau kata warhamni, ada satu betul satu salah ke? Dua-dua betul ke? Dua-dua salah ke? Makna lain ke? Makna tak pun dia tak tahu. Nak abang apa tuan-tuan? Orang putih kata kita ni begitu ignorance. Kita ignore benda ni, kita tak ambil tahu benda ni, kita tak berasa nak pergi ambil tahu supaya nak menambah lazat ibadat kita. Kita tak ada perangai tu. Hak kita duk buat selama-lama ni pun kita tak pernah pergi cek balik betul ke tak betul. Sampai hari ni ada orang bila semayang dia pergi jadi imam, sami Allahu liman hamidah, dia duk kata sami Allahu limal. Tapi duk jadi imam, sami Allahu limal. Kawah duk belakang ni sakit biar awak perut ni dengar. Kata sami Allahu limal hamidah, duk limal. Pasal apa? Pasal ignorance. Pasal sifat tu, sifat tak mau ambil tahu. Pada kita ni kena selalu ingat, kata aku ni bukan betul semua. Dah kita duk buat dah pun saja double check balik. Hak kita duk amal lama dah pun sajalah buka kitab semak balik. Hak kita duk ni apa dah pun saja bila pergi dengar guru-guru mengajar ni kita dapat balik. Mungkin kita silap. Bila kita dengar, oh aku kena, dia ni betul ke aku betul? Balik cek-cek, oh betul kau ni, aku kena apa betul? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka doa lepas daripada azan ni, cuba kita tengok apa makna dia. Dia kata maka di sini dapatlah diketahui akan maksud doa itu, iaitu Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Maksudnya apa dia? Wahai Tuhanku, Tuhan kepada ini seruan yang 17 kalimah yang sempurna ini. Ni seruan ni yang kata Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah, ini adalah sempurna, dia kata. Maksud dia apa? Doa itu doa yang diajar oleh Nabi, dan begitulah doa sampai hari kiamat. Tak usah pindah, ikut Nabi abang aja. Yakni seruan yang tiada diubah dan tiada ditukar sehinggalah kiamat, ataupun seruan bang yang mengandungi akaid yang sempurna. Sama dengan seruan bang pun tak pindah. Daripada zaman Nabi SAW macam itulah, macam kita duk bang hari ni sampai hari ni, seruan tu pun tak dipindah.
Doa hak nak dibaca selepas habis azan itu pun, doa tu Nabi bagi sampel, Nabi bagi contoh, ikut aja. Tak usah duk pandai-pandai tambah, tak usah duk pandai-pandai korang. Begitu. Wassalatil qa'imah, dan sembahyang yang akan didirikan. Ni sembahyang hak sat lagi kita nak sembahyang ni. Ataupun sembahyang yang berkekalan, yang tiada mengubahkan dia oleh agama lain. Sembahyang kita macam tu lah. Daripada Nabi buat dulu sampai lah ni, sampai kiamat kita sembahyang, Nabi kata kama ra'aitumuni usalli. Hampa sembahyang macam hampa tengok aku sembahyang. Kalau sekiranya kita tak kontrol benda ni tuan-tuan, bercamuk habis ibadat kita. Itu sebab dalam soal ibadat ini dia ada disiplin yang cukup kuat. Kena ikut Nabi. Sembahyang ke, haji ke, umrah ke, puasa ke, zakat ke, ini ibadat khusus. Tak boleh pindah sikit pun. Kalau Nabi sembahyang subuh 2 rakaat, 2 rakaat. Jangan dia ingat kata aku rasa aku kuat, aku nak buat 4 subuh ni. Tak boleh, 2 saja. Dia ikat kita benda tu. Pasal apa? Pasal dia ibadat yang khusus. Haji, kalau dia kata tawaf ni 7 pusingan, kita saja nak pergi buat 8. Tak boleh. Kecuali kalau was-was. Dia ingat 6 ke 7, 6 ke 7. Kira 6, tambah lagi 1. Tapi kalau dah tahu dah aku dah 7 dah, saja aku buat ekstra. Tak boleh. Pasal apa? Pasal itu menokok nambah dalam soalan ibadah. Tak boleh. Puasa, dia kata apa? Bila masuk waktu maghrib buka puasa, kita dah ingat aku nak ambil sikit lagi. Aku pukul 8 baru nak buka, bagi pahala lebih sikit. Tak boleh. Pasal apa? Pasal ibadat sudah ditentukan oleh Allah. Nabi sudah bagi tahu, maka kena ikut sebiji macam tu. Kalau kita rongkai benda ni, kita benarkan orang menokok tambah ibadat, dia jadi macam-macam. Bab mayat saja sudah tuan-tuan. Serabut dalam bab mayat ni. Benda hak tak ada ni, yang Nabi tak pernah buat pun ni, dia buat. Saya biasa tengok mayat dah bawa keluar dah ni, panggil anak cucu ni duk lalu ke orang kanda ni, 3 kali ada, 5 kali ada, 7 kali ada. Apa ni? Nampak mereka tunggu sat, panggil main semua ni, semua cukup lagi. Ada satu tekong pula duk atok ni, cukup dah lagi. Anak berapa orang ni, anak dia berapa orang ni, cepat sikit ni, orang nak pergi masjid, orang duk tunggu ni, duk riau ni. Berapa orang anak dia, anak jantan berapa orang, duk kira pula. Cukup ni, cukup, saya jalan tak boleh, kita tak boleh tengok. Jadi riuh rendah. Allahu Akbar tu, menangis hati kita tengok ni. Jalan-jalan lalu ke orang kanda ni, pusing. Dia tambah. Benda tu tidak ada dalam tunjuk ajak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, jangan tuan-tuan, jangan. Kita bagi sikit peluang untuk ada tokok tambah, dia tambah 2, dia tambah 3, dia tambah 4, dia tambah 5. Dia kata dia buat tu nak bagi elok. Adakah hak dia buat tu lebih elok daripada hak Nabi tunjuk? Itu persoalannya. Muslimin dan muslimat.